الحمد لله الذي أمرنا باتباع رسوله ومعرفة الهدي بدليله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاعبدوه واشكروا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Sidang jemaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepadanya dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya perintah Allah dan Rasulnya telah sampai kepada kita dengan pelbagai cara, antaranya dengan cara membaca Al-Quranul Karim dan mendengarnya, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar khutbah, syarahan agama dan program-program agama melalui media massa, dan tidak kurang juga dalam sistem pembelajaran kita. Telah sampai dan telah diberitahukan kepada kita segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan pelbagai cara. Akan tetapi marilah kita tanya pada diri kita, adakah kita telah menerima dan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan ini, dan di manakah kesan-kesannya dalam kehidupan diri kita? Adakah kita telah mengubah kehidupan kita? Adakah kita telah membetulkan akhlak-akhlak atau tingkah laku kita daripada tidak elok kepada yang lebih elok? Adakah kita sedang menuju kepada amalan-amalan soleh dan menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya masih ramai lagi dari kalangan kita yang masih tenggelam dalam maksiat. Kita hidup dalam kemaksiatan kerana terlalu mengikut hawa nafsu. Kita mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini seperti mendengar cerita-cerita dongeng yang berlalu begitu sahaja. Inilah yang berlaku kepada kita semua, sama ada lelaki ataupun perempuan, kecuali sedikit di kalangan kita, orang-orang yang diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan meringan-ringankan solat adalah perkara biasa. Mendapat harta secara haram merupakan satu gaya hidup dalam menambahkan ekonomi. Mendengar nyanyian, muzik serta menonton filem yang tidak senonoh sudah menjadi satu tabiat dalam sebuah institusi keluarga dalam masyarakat kita. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ajnabi yang bukan mahram menjadi suatu perkara yang biasa, dan berdua-duaan ke sana kemari sama ada di pejabat, di tempat makan, dalam kereta dan sebagainya atas alasan urusan kerja. Tidak ketinggalan di rumah-rumah kenduri, di pasar raya, tanpa segan silu bertepuk tampar dengan bukan mahram dan tidak menutup aurat. Perkara ini semuanya telah diketahui akan larangannya, sehinggalah ada kalanya mendapat teguran daripada orang agama seperti tok imam, ustaz-ustaz, orang tua-tua dan sebagainya. Akan tetapi semuanya ini dipandang remeh dan tidak ada perubahan dibuat. Malah orang yang menegur pula dipersalahkan. Firman Allah di dalam suratul Hajj ayat 46, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maksudnya keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, akan tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah apabila dia mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersegera melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu
amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maksudnya, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi suatu perkara, mempunyai hak memilih sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Dalam ayat tadi kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa tidak harus bagi seorang mukmin membuat pemilihan apabila berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara itu bertentangan dengan prinsip dan kehendaknya, kerana setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik untuk hamba-hambanya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran bahawa Allah akan mengazabkan orang-orang yang mengingkari perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maksudnya, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya sentiasa beringat serta berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpa bala bencana dan ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran bahawa Allah akan mengazab manusia dalam dua bentuk. Pertama, azab dunia yang berbentuk fitnah. Kedua, azab yang amat pedih di akhirat nanti. Fitnah ini terdiri daripada segala fitnah seperti buta hati, sakit, kehilangan harta benda, bencana alam seperti gempa bumi, kemarau, banjir dan kezaliman, serta kejahatan manusia terhadap manusia dan sebagainya. Inilah yang dapat kita lihat dan rasakan sekarang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama terdahulu amat mengambil berat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka segera melaksanakan tanpa berlengah. Contohnya di dalam peristiwa mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Sebelum penurunan wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bersolat menghadap Masjidil Aqsa. Apabila menerima perintah supaya solat didirikan menghadap ke arah Baitullahil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Solat pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadap ke Baitullah adalah solat Asar. Baginda mendirikan solat itu bersama-sama para sahabatnya. Setelah selesai solat, maka seorang sahabat yang bersolat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah keluar memberitahu sekumpulan sahabat yang lain yang pada ketika itu sedang bersolat, maka dalam keadaan rokok pada ketika itu, apabila mendengar sahaja berita yang disampaikan oleh sahabat tadi, kumpulan sahabat yang sedang bersolat itu terus mengubah kiblat mereka ke arah Baitullah di Makkatul Mukarramah tanpa banyak soal. Dan dalam suatu peristiwa yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apabila turun ayat yang memerintahkan supaya wanita-wanita mukmin menutup aurat mereka, maka dengan serta-merta perintah itu ditaati sehingga diriwayatkan mereka telah menyelimut tubuh mereka dengan pakaian hitam. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, sedang aku dihidangkan arak di rumah Abi Talhah radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang lelaki memberitahu sesungguhnya arak telah diharamkan. Dengan serta-merta mereka menghentikan hidangan arak itu. Seluruh penduduk Madinah telah menuangkan arak dari rumah-rumah mereka, jalan-jalan sehingga kelihatan seperti kota Madinah banjir dengan arak. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, inilah keadaan orang-orang yang beriman dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka segera melaksanakan tanpa berlengah walaupun bertentangan dengan kehendak mereka, walaupun sesudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka amat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat taat kepada arahan Allah. Marilah kita sama-sama bermuhasabah diri kita. Adakah kita tergolong
di kalangan hamba-hamba yang taat atau ingkar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal ayat 24 hingga 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan suara Rasulnya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat antara seorang itu dengan pekerjaan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dihimpunkan, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah amat berat azab siksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu tabaraka wa ta'ala Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ikhwanal muslimin, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haitsuma kuntum wa'lamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama pertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tu'liya bi fadlika kalimatal haqqi wad din wa an tashmala bi inayatika wa tawfiqika maulana al-malik al-mu'tasima billah muhibbad din Sultan Haji Abdul Halim Muazzam Shah ibn al-marhum Sultan Badli Shah
اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في يمن. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل دائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.